Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Tajuk perbincangan kami pada hari ini ialah Syekh bin Said Ahmad Al-Hadi. Pembintangan ini adalah untuk khusus HFM 203 di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Suhaila Abdullah. Ahli kumpulan kami ialah pelajar program dari PPIK. Nama kami masing-masing ialah Malisa, Wani, Adilia dan Nuri. Dalam sejarah panjang pemikiran Melayu, nama Syekh Ahmad Al-Hadi berdiri sebagai pelita yang menyalakan kesedaran baharu. Beliau bukan sahaja seorang ulama, tetapi juga seorang pemikir yang berani memandang jumur dan memperjuangkan kemajuan bangsa melalui penetan pendidikan. Buku ini mengajar pembaca menelusuri perjalanan intelektual seorang tokoh yang menulis bukan sekadar untuk zamannya, tetapi untuk masa depan tamadun Melayu. Dalam setiap hujah dan gagasannya, terselip keyakinan bahawa ilmu dan keberanian berfikir adalah asas sebenar kemajuan. Melalui kisah dan sumbangan beliau, kita diajar merenung makna kemodenan dalam jiwa Melayu, agar warisan ini terus menyinari generasi akan datang. Syekh Ahmad Al-Hadi dilahirkan di Melaka dalam keluarga Arab Melayu. Selepas pendidikan awal di sekolah Melayu, beliau berpindah ke Pulau Peningan untuk mendalami bahasa Melayu, Arab dan pengajian Islam di bawah bimbingan Raja Ali Haji. Pengajiannya dilanjutkan di Pondok Kuala Terengganu yang terkenal. Pengembangan intelektualnya ke Timur Tengah membentuk pemikiran reformisnya. Pengalaman ini mendorongnya menubuhkan madrasah reformis di Melaka dan Pulau Pinang, menekankan integrasi ilmu moden dengan pendidikan Islam melalui institusi ini. Beliau menyemai pembaharuan yang mempengaruhi generasi pelajar Melayu. Seterusnya, dalam bahagian kewartawanan dan kesusastraan, kita lihat bagaimana Al-Hadi menggunakan senjatanya, yaitu tombena. Akbar Al-Ikhwan yang diasaskannya adalah seperti pisau pedak, menganalisis penyakit sosial. Novelnya seperti Farih Hanum memperboleh penggunaan kesusastraan sebagai alat untuk pembaharuan sosial dan dengan berani bersuara untuk hak wanita dan emansipasi ideologi. Dan halaman 6, perintis kewartawanan. Al-Hadi adalah salah seorang perintis kewartawanan di Malaysia. Beliau sangat percaya bahawa akhbar dan majalah adalah alat yang paling berkesan untuk menyedarkan kebijaksanaan rakyat dan menyebarkan idea-idea baru. Beliau mengasaskan beberapa akhbar berpengaruh bersama rakan-rakannya. Yang paling terkenal ialah Al-Ikhwan. Dan halaman 7, perintis kewartawanan 2. Melalui akhbarnya, Al-Hadi dengan berani mengkritik stereotip masyarakat Melayu, seperti ketaatan membuta duri kepada pihak berkuasa, kemunduran dalam pendidikan, dan penindasan terhadap wanita. Beliau mengalahkan orang Melayu untuk meneruskan ilmu moden, pemikiran rasional, dan kebebasan ekonomi untuk menghadapi cabaran zaman mereka. Artikelnya seperti pisau pedak, menganalisis penyakit sosial dan mencadangkan resipi yang baik untuk pembaharuan. Halaman 8, Jelasi Sastra, Novel dan Pembaharuan Sosial 1. Al-Hadi bukan sahaja seorang wartawan, tetapi juga salah seorang pengasas novel Melayu moden. Novelnya bukan sahaja cerita, tetapi juga pembawa pembaharuan sosial. Karya terkenal beliau, Farih Hanum, dianggap sebagai salah satu novel realis sosial terawal dalam sejarah kesusastraan Melayu. Gergasi Sastra, Novel dan Pembaharuan Sosial 2. Dalam Farih Hanum dan karya lain, dia dengan berani meneroka hubungan antara hak wanita, berkahwinan yang diatur, pendidikan moden dan kepercayaan agama.
Watak wanitanya selalunya kuat, tegas dan dahagakan pengetahuan. Mencabar tanggapan jantina tradisional pada masa itu dan memberi inspirasi kepada kerinduan untuk kebebasan dan kemajuan dalam masyarakat Melayu, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Salam sejahtera semua. Nama saya Han Yuxin dan nama Melayu saya ialah Adilia. Saya akan berkongsi tentang perintis kewartawanan dan pendidikan. Syekh Ahmad Al-Hadi ni memang seorang yang berani. Dia bukan ulama biasa-biasa tapi guna penulisan sebagai senjata utama untuk buat Islam. Bersama kawan-kawan yang sefikiran, dia asaskan Al-Iman pada tahun 1906. Majalah Melayu yang paling penting dalam sejarah Melayu. Majalah ni bukan sekadar bagi berita, tapi tempat dia sebat idea-idea kaum muda, tolak tradisi lama yang beku dan seluruh orang ramai bangun itu Islam yang maju. Lepas itu, dia buka sekolah moden macam Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang. Sekolah ni ajar subjek moden dengan cara mengurusan yang sistematik, lain dari sekolah bentuk biasa. Bagi dia, kalau nak minta orang Melayu terbuka, kita kena bagi ilmu yang luas, bukan sekadar hafalan yang ikut-ikut saja. Ini betul-betul usaha penting untuk lawan kemunduran. Lepas tu, tetapi mengukuhkan sekolah sahaja tidak cukup. Al-Hadi tahu kunci reformasi adalah pada mengubah apa yang diajar dan bagaimana ia diajar. Dia masukkan ilmu hisab, geografi dan sejarah moden. Yang penting cara dia mengajar cuba kaitkan ilmu agama dengan keperluan dunia moden. Beliau juga memang mahir dalam bahasa Arab dan Jawi dan dia gunakan kemahiran itu untuk terjemah buku-buku reformasi Timur Tengah supaya idea Islam ni boleh sampai dekat semua orang Melayu tanpa halangan bahasa. Syekh Ahmad Al-Hadi ni tak tahu nak lawan fahaman agama yang dia rasa tak sesuai. Isu utama dia ialah menolak taklid dan tak menipu umat Melayu dari berfikir sendiri. Dia kata, kita kena berani guna akal dan tafsir sendiri Quran dan Sunnah ikut teks zaman kita. Dia guna penulisan yang tajam dalam majalah untuk kejutkan orang Melayu dari tidur. Baginya Islam itu agama yang menyuruh kita maju, bukan suruh kita diam dan terima saja nasib. Ini adalah seruan untuk berfikir secara lazim dalam semua aspek kehidupan, dari masjid sampai ke dapur rumah. Itu contohnya Hikayat Faridah Hanum, novel Melayu yang pertama yang berjolak moden. Cerita ni bukan sekadar hiburan, tetapi dia masukkan kritikan pedas pasal hak wanita. Dia tujukan yang wanita Melayu juga patut dapat pendidikan yang sama tinggi dengan lelaki. Dan dia lawan amalan poligami yang tak adil. Faridah Hanum jadi simbol wanita Melayu baru, berilmu, berani dan berpegang pada prinsip Islam sebenar. Novel ini viral masa itu, membuka mata ramai orang pasal peranan sebenar wanita dalam Islam dan masyarakat, serta menaikkan martabat sastra fiksyen Melayu. Melalui cerita fiksyen dan penulis yang tajam ni, pengaruh Al-Hadi melangkaui bilik darjah dan masjid, secara langsung menyemarakkan api kebangkitan bangsa. Semangat Islam yang dia bawa, pembebasan fikiran, keadilan sosial, dan pendidikan moden, semuanya menyumbang besar
kepada api nasionalisme yang mula menyala. Sekian, terima kasih. Dalam mana-mana perintis tidak pernah mudah dan hati-hati tidak dikercali. Pemikirannya terutamanya penekanannya pada penggunaan pertimbangan rasional untuk menggantikan kebutuhan mempunyai tulis terhadap tradisi dalam mencapai kepentingan pihak konservatif. Seperti dinyatakan oleh Sarjana Rolf, dunia intelek terbaca kepada kaum muda dan kaum tua. Beliau bahkan dilabel sebagai sesat. Namun beliau berpegang teguh pada keyakinannya, membalas melalui akhbar dan sekolah dengan cara yang tentang namun tegas, yang membuktikan keberanian sebagai seorang pejuang pemikiran. Warisannya boleh disimpulkan sebagai 3 kereta bencana yang mendorongkan kemajuan masyarakat, kewartawanan, kesusastraan, dan pendidikan pada peringkat pemikiran apa yang diasaskannya seperti Al-Ikhwan berfungsi sebagai saluran menyampaikan pemikiran moden, memperkenalkan rasionalitas dan pemikiran kritis kepada masyarakat dalam bidang kesusastraan. Beliau memperoleh revolusi dengan mengubah novel daripada sekadar bahan hiburan kepada sejarah kritikan sosial, seperti ditunjukkan hikayat Faridah Hanum yang berani membincangkan hak wanita. Sumbangan besarnya ketiga adalah pemodelan pendidikan dan pembinaan institut sekolah yang dibutuhkannya secara revolusioner, menggabungkan kurikulum agama dan moden sehingga digelar saluran nasional Melayu yang menjadi model pendidik untuk generasi seterusnya. Akhirnya beliau berjaya membentuk institut Melayu Muslim yang yakin, memadukan tradisi yang moden sekaligus membuka jalan bagi kebangkitan nasionalisme Melayu. Kesimpulannya, sumbangan Al-Hadi adalah satu sistem yang lengkap. Kewartawanannya membangkitkan masyarakat, kesusastraan, menganalisis sosial, dan pendidikan memapuk masa depan. Beliau adalah pemangkin bagi transformasi masyarakat. Sehingga hari ini, dalam bidang awam dan pendidikan Malaysia, kami masih dapat merasakan percikan api pemikirannya. Kehidupannya membuktikan pernah lebih tajam daripada pedang, dan beliau sememangnya seorang kekasih yang mengukuhkan tamadun Melayu moden. Melalui kajian ini, kumpulan kami serta akan satu pengajaran penting. Kebebasan pemikiran adalah asas kemajuan tamadun dan pembaharuan. Pendidikan adalah jabatan ke arah masa depan. Terima kasih semua. Semua penelitian kami adalah berdasarkan sumber akademik yang recall. Inilah rujukan utama kami bagi kemestilah tebakan dan keboleh percayaan kegantungan.